Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Ramadan Akbar. Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton MTA. Jadi bersama saya Salman Ahmad dalam program Taklim Tarbiyat Online. Jadi sebelum ni pun kita sudah banyak membincangkan tentang ibadah puasa. Jadi hari ini adalah episod terakhir di mana istimewanya kita akan membincangkan tentang Eid, tentang Hari Raya. Jadi pada hari ini bersama kami dalam studio Tuan Ainul Yakin Muhammad Zain dan Tuan Fuad Manasih yang akan membantu kita untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan Eid, iaitu berkaitan dengan Hari Raya. Jadi ya Tuan, boleh Tuan ceritakan apakah amalan-amalan sunat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW menjelang Hari Raya? Silakan Tuan. Jazakumullah ahsanul jazah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton MTA yang kami kasihi. Semoga Ramadan kita berlalu dengan baik dan mendapat banyak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Salman dah tanyakan tadi, soalannya yang berbunyi bahawa apakah amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang Hari Raya dan dalam menyambut Hari Raya, khususnya Aidil Fitri sekarang yang kita bincangkan. Namun sebelum itu ingin saya sentuh sedikit berkenaan dengan satu perkara yang sangat penting supaya kita tidak lupa melakukannya, bahawa dalam bulan Ramadan ini dituntut kepada kita semua, setiap muslimin dan muslimat, untuk melunaskan pembayaran zakat fitrah kita. Jadi insya-Allah berkenaan dengan itu nanti saya rasa Tuan Maulana Fuad akan menyentuh berkenaan dengan zakat fitrah dan pembayarannya, macam mana kadarnya dan sebagainya. Dan berbalik kepada soalan tadi, alhamdulillah seperti mana kita pun sedia maklum bahawa setelah sebulan kita melalui bulan suci Ramadan ini, kita menahan lapar dan dahaga, kita menahan nafsu kita, kita menahan apa hak kita yang boleh kita lakukan selama kita tidak berpuasa, tetapi kerana kita berpuasa, kita menahan diri kita untuk melakukannya. Segala perkara yang halal pun kita tahan diri kita untuk melakukannya selama kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ini semua kita laksanakan semata-mata untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapat pertemuan dengannya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga ibadah puasa yang kita lalui selama bulan Ramadan itu banyak memberikan satu perubahan di dalam diri kita, terutamanya perubahan suci di dalam kerohanian kita, dalam diri kita, dalam akhlak kita. Semoga kita dalam masuk ke dalam bulan Syawal ini, di mana kita meraihkan kemenangan kita melalui satu bulan yang penuh dengan cabaran, namun dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat melaksanakannya. Dan pada 1 Syawal umat Islam semua merayakan kegembiraan itu dengan menyambut Aidil Fitr ataupun Hari Raya Aidil Fitri. Nah, berbalik kepada sunnah Rasulullah SAW, pertama sekali beliau, apa yang kita dapat di dalam hadis Rasulullah SAW, bahawa beliau akan mandi sebelum pergi ke idgah untuk mengerjakan solat Hari Raya. Jadi beliau membersihkan diri beliau semua. Kemudian di samping itu beliau juga menggalakkan supaya kita memakai pakaian-pakaian yang bersih, pakaian yang cantik. Tidak semestinya pakaian itu merupakan pakaian baru. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada pun, kita pakaian yang baru, pakaian yang bersih, yang memang kita khaskan untuk hari raya, kita pakai. Kita waktu itu kita pakailah sebelum kita pergi ke solat idgah. Jadi tak semestinya pakaian itu mesti pakaian baru. Mungkin Salman pun dah siap-siap untuk beli pakaian baru. Tapi bagi orang-orang yang tak berada, memang mereka mungkin tidak mampu, itu bukan satu kewajipan. Tetapi perlulah memakai pakaian yang bersih. Di samping itu juga Rasulullah SAW menggalakkan supaya kita memakai wangi-wangian, seperti mana kita pergi ke solat Jumaat, kita pakai wangi-wangian supaya
badan kita berbau harum dan kerana kita nak solat Id tu kita akan mendekati orang ramai. Jadi sebaiknya kita pakai harum-haruman, minyak wangi saya kata. Kemudian Rasulullah SAW juga makan ataupun bersarapan sebelum pergi untuk solat Idul Fitr. Berbeza dengan solat Idul Adha, di mana solat Idul Adha tu Rasulullah SAW lebih kepada tidak makan. Beliau berpuasa sampailah beliau menyembelih haiwan kurban beliau. Tetapi berbeza dengan hari raya Idul Fitr, di mana perkataan fitr itu pun membawa kepada berbuka. Kita berbuka puasa, kita dituntut untuk makan sedikit sebelum kita pergi ke idgah ataupun tempat kita untuk mengerjakan solat hari raya. Jadi sunnah Rasulullah SAW beliau makan sedikit untuk ataupun sebelum pergi ke tempat mengerjakan solat Id. Kemudian salah satu lagi sunnah Rasulullah SAW bahawa beliau menggalakkan, dalam hadis pun diterangkan bahawa beliau akan pergi ke tempat idgah itu ataupun tempat kita mengerjakan solat raya itu dari satu arah, dan beliau balik dari arah yang lain. Jadi kalau kita pergi ke masjid melalui lorong kiri, kita balik nanti lalulah lorong kanan. Lalu dalam kurung kanan. Ini lagi salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melaksanakan perkara ini di dalam menyambut hari raya. Jadi ini beberapa perkara yang seingat saya lah yang Rasulullah SAW melakukannya dan menyunatkan supaya kita juga melakukan perkara yang sama. Mungkin di dalam perbincangan kita nanti kita akan dapat banyak lagi sunnah-sunnah lain daripada Rasulullah SAW dalam menyambut hari raya. Tapi untuk seketika ini saya rasa ini yang harus kita tahu, dan insya-Allah kita akan berusaha untuk melakukannya apabila kita masuk ke dalam bulan Syawal dalam menyambut sambutan hari raya Aidil Fitr nanti insya-Allah. Jazakumullah tuan. Jadi itu dia amalan-amalan sunat yang diamalkan Rasulullah SAW. Jadi mungkin Tuan Fuad ada nak tambah berkaitan dengan amalan sunat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW? Jazakumullah. InsyaAllah saya cuba tambah sedikit apa yang beliau sampaikan tadi. Di mana Rasulullah SAW juga kebiasaan beliau khususnya di waktu merayakan solat Id. Sebelum solat Id itu beliau sunahkan untuk agar banyak melaungkan takbir. Takbir, ya. Takbir seperti mana di dalam hadis. Laungan takbir itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi banyakkan bertakbir sewaktu kita menunggu untuk melaksanakan solat hari raya. Saya rasa sepanjang perjalanan tu pun kita perlu membaca takbir ni. Dan berkenaan dengan tadi beliau disentuh juga tentang pergi solat Id melalui jalan lain dan pulang jalan lain. Di situ ada beberapa hikmah juga yang kita dapat perhatikan, di mana kalau kita pergi jalan yang lain dan pulang jalan yang lain, bermaksud salah satunya ketika kita pergi, kita kebiasaannya orang yang pergi solat itu dia akan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin yang sepanjang perjalanan itu. Jadi kalau waktu pergi itu dia dapat memberikan sedekah kepada orang-orang miskin di jalan itu, dan balik di jalan yang lain pula orang-orang yang berada di sepanjang jalan balik itu pun akan mendapat keberkatan Id itu sekali, di mana mereka akan dapat sedekah daripada orang-orang yang pulang daripada solat Id itu tadi. Jadi itu antara hikmah kenapa Rasulullah SAW sunahkan demikian. Ada lagi beberapa hikmah lain, tapi itu salah satunya. Dan mungkin itu sajalah yang saya boleh tambah tentang apa yang disampaikan tadi. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya tuan berkaitan dengan amalan yang sering diamalkan oleh kita di Nusantara ini, di mana di samping kita mengucapkan selamat hari raya, kita juga mengucapkan maaf zahir dan batin. Jadi adakah ini amalan sunat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW? Jadi tuan terangkan, silakan tuan. Ya, ini memang merupakan amalan orang-orang kita terutama di Nusantara ya, bila mereka mengucapkan selamat hari raya ataupun mereka bertemu dengan orang mengucapkan selamat hari raya, di samping itu mereka tambah lagi maaf zahir dan batin. Jadi seolah-olah mereka mengkhususkan untuk meminta maaf ini cuma di hari raya saja.
Sebenarnya tidak, bukan begitu. Minta maaf ini sepanjang tahun, sepanjang umur kita kalau memang kita ada buat kesilapan dengan seseorang itu, kita mohon maaf pada dia. Tak semestinya kita perlu menunggu sampai hari raya. Kita tidak tahu umur kita, ya. Kita tak mahu umur orang yang kita buat salah terhadapnya. Jadi tidak perlu kita menunggu tibanya hari raya barulah kita nak mengucapkan ataupun nak memohon maaf kepada orang lain ataupun orang yang kita dah membuat satu kesalahan terhadapnya. Jadi permohonan maaf itu bila-bila saja boleh. Bukanlah dikhususkan untuk hari raya, dan ini tidak termasuk di dalam sunnah Rasulullah SAW di mana beliau pada hari raya itu beliau mengucapkan Id Mubarak kepada orang lain, dan di samping itu beliau mengucapkan juga maaf zahir dan batin. Tidak ada dalam amalan Rasulullah SAW. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, minta maaf itu bila-bila pun boleh. Tak semestinya kita harus menunggu sehingga hari raya tiba baru kita nak minta maaf. Jadi ini pun satu pembetulan yang kita boleh buatlah, terutamanya untuk kita orang-orang Islam di bahagian Nusantara kita, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Kita selalu amalkan seperti ini. Saya selama saya belajar di Pakistan, tidak ada pula saya melalui pengalaman seperti ini. Mereka hanya cuma mengucapkan Id Mubarak, Id Mubarak, Id Mubarak. Itu saja. Tidak ada ucapan maaf zahir dan batin. Jadi itu sedikit tambahan lagi ataupun pembetulan yang perlu kita buat dalam kita menyambut hari raya ini. Kalau nak minta maaf, dia kena tahu salah apa dia buat. Itu pun dia nombor satu juga lagi. Ini maaf zahir dan batin. Tak tahu batin tu memang kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak minta maaf yang batin ini? Boleh kita minta maaf secara yang zahirnya. Tapi sekali lagi saya tekankan, tak perlulah kita tunggu sehingga hari raya tiba baru kita nak minta maaf. Minta maaf itu bila-bila. Bila-bila masa saja kita boleh minta maaf, insya-Allah. Okay, jazakumullah tuan atas penerangan tuan tadi. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan amalan sunat yang diamalkan Rasulullah SAW, insya-Allah. Jadi tuan, saya terus ke soalan seterusnya. Kepada siapakah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah? Silakan tuan. Jazakumullah. Zakat fitrah ini telah diwajibkan ke atas seluruh umat Islam, baik lelaki, perempuan maupun bayi yang baru lahir sekalipun. Yang satu hari pun, yang umur satu hari pun. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir sehari dua hari pun, nama dia harus disertakan dalam membayar zakat fitrah. Dan bukan sahaja kepada yang mampu, maksudnya yang miskin pun harus mengambil bahagian di dalam membayar zakat fitrah. Tetapi seperti mana yang kadar zakat fitrah itu ditetapkan oleh pemerintah ataupun dalam jemaat, daripada segi pengaturan kita ada tetapkan zakat fitrah itu. Kita umumkan setiap tahun, dan kalaulah orang miskin yang ingin mengambil bahagian dalam zakat fitrah itu kerana diwajibkan tetapi tidak mampu. Bolehlah sekadar yang dia mampu. Allah Ta'ala lebih tahu niat keadaan seseorang itu. Kalau tidak mampu, tapi kalau mampu perlulah laksanakan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh jemaat khususnya ataupun pemerintah di mana pun kita berada. Jadi sekali lagi zakat fitrah wajib kepada setiap umat Islam, baik kepada bayi sekalipun. Jadi ini masih lagi berkaitan dengan zakat fitrah, iaitu sampai bilakah batas waktu untuk membayar zakat fitrah? Silakan tuan. Okey. Tadi pun saya dah sentuh salah satu amalan yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahawa kita perlu wajib membayar zakat fitrah ini. Jadi batas waktunya sebelum kita memulakan solat Id itu semua dah lunaskan pembayaran zakat fitrahnya. Nah, kalau ada seseorang yang memang kelalaiannya dia tak sempat nak bayar zakat fitrah itu selepas solat Id selesai baru dia bayar, itu tidak dikira dengan zakat fitrah, itu dikira sedekah saja. Jadi tidak, zakat fitrah itu haruslah wajib dilunaskan, dibayar sebelum bermulanya solat Id itu. Itu batasnya. Jadi apabila mulanya bulan Ramadan, kita dah mula boleh membayar dah. Dah boleh mula membayar. Jangan kita tunggu sampai akhir sehingga kan kita tadi tak sempat nak bayar, sehingga kan kita terlepas daripada kewajipan tu tadi. Apabila dah mula solat Id dah tak kira pembayaran fitrah lagi dah.
Kerana dah solat Id dah bermula, dia dah tak boleh nak bayar. Dengan siapa nak bayar? Orang semua dah mula solat. Dan kalau dia bayar selepas solat Id, itu dia dah jatuh dalam kategori sedekah. Bukan dikira fitrah lagi dah. Sebaiknya zakat fitrah itu dilaksanakan sesegera yang mungkin dalam bulan Ramadan itu, supaya pembahagian zakat fitrah itu pun dapat dilaksanakan dengan segera kepada yang memerlukan. Kemudian saya terlupa sentuh tadi berkenaan dengan Eid Fund di dalam jemaat. Kita dalam jemaat juga biasa melakukan pembayaran Eid Fund, yang mana Eid Fund ini bukanlah zakat fitrah. Eid Fund ini satu pembayaran, ada satu kolom di dalam pembayaran canda kita yang disebut Eid Fund. Dimulakan di zaman Hazrat Masih Maud SAW, di mana konsep pembayaran Eid Fund ini adalah sama seperti ketika kita ingin menyambut hari raya, kita membeli baju baru, kita membeli makanan, mengeluarkan perbelanjaan untuk makanan dan pakaian dan sebagainya. Jadi ditekankan kepada kita juga untuk memberi bahagian kepada misi agama ini, iaitu demi perkembangan agama Islam dalam menyambut kegembiraan Aidilfitri itu. Jadi kalau di zaman Masih Maud SAW itu ditetapkan RM1 per kepala, tetapi kerana nilai itu sudah berubah sekarang, jadi sekarang ini mengikut kadar kemampuan kita, itu terserah kepada kita berapa ingin kita bayar, tapi kita dianjurkan untuk mengambil bahagian dengan melakukan pembayaran Eid Fund. Selain daripada zakat fitrah yang diwajibkan ke atas kita, maka kita juga dianjurkan untuk membayar Eid Fund, dan itu kadarnya tidak ditetapkan, tetapi ikut kemampuan dan berapa yang kita mampu, kita bayarlah Eid Fund tersebut. Jazakumullah Tuan atas penerangan Tuan tadi. Jadi saya pun baru tahu bahawa selain kita membayar zakat fitrah ini, Hazrat Masih Maud SAW juga menganjurkan kita untuk membuat Eid Fund ini bagi misi penyebaran Islam. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan di rumah yang sudah mendengar tentang perkara ini, kita juga boleh mengambil bahagian bagi misi penyebaran Islam ini, insya-Allah. Jadi terus saya pergi ke soalan yang seterusnya. Kita tahu bahawa zakat fitrah ini dikhususkan untuk anak yatim, orang miskin ataupun janda. Jadi andai kata kalau saya ingin membayar zakat fitrah, tapi saya sendiri yang ingin membayar kepada anak yatim tersebut daripada tangan saya sendiri untuk menghulurkan kepada anak miskin tersebut ataupun anak yatim tersebut atau janda tersebut melalui diri saya sendiri. Jadi boleh Tuan terangkan sama ada perkara ini boleh ataupun tidak? Silakan Tuan. Jazakumullah Jaza atas soalan tu. Memang perkara ni pun banyak kadang-kadang orang bertanya perkara ni, kerana banyak orang mengatakan tak apalah kita sendiri bayar ataupun berikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Memang tidak salahnya, tetapi kita harus lihat bahawa di dalam jemaat ni kita ada sistem. Kita ada sistem keuangan kita, dan di dalam sistem keuangan kita ni kita ada list setiap nama anggota jemaat. Jadi untuk itulah kita digalakkan supaya duit fitrah ini dibayar kepada jemaat, kerana jemaatlah yang akan menyalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Di dalam sistem jemaat kita dah ada senarai-senarai kepada mereka-mereka yang memerlukan, anak yatim, wanita-wanita yang janda, balu dan sebagainya. Jadi kita ada list mereka, kita tahu kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Dan kalau misal kata Salman bayar untuk satu orang kepada seorang miskin, berapa saja? Kalau misal kata contoh tahun ini ditetapkan oleh jemaat RM5, takkan Salman nak kasih satu anak yatim itu RM5 saja? Itu tidak akan mencukupi untuk menampung dia punya perbelanjaan dia, makanan dia dan sebagainya. Jadi di dalam jemaat ni kita ada sistem, dan mereka yang memerlukan tu kita bukan kasih untuk satu hari ataupun untuk satu kali makan, tidak. Kita dah tetapkan untuk misal kata untuk wanita janda atau balu berapa yang perlu diberikan kepada dia, kemudian anak yatim berapa perlu diberikan kepada dia. Jadi jemaat ada sistem. Jadi sebaiknya lah pada mereka-mereka yang merasa dia nak memberi langsung kepada anak-anak yatim dan janda ataupun balu, lebih baik dia berikan kepada jemaat, kerana jemaat seperti yang saya katakan tadi, kita ada sistem, kita ada list senarai nama-nama mereka yang memerlukan, dan jemaat akan salurkan kepada mereka. Itu adalah lebih baik. Jazakumullah Tuan. Jadi itu saja soalan berkenaan dengan Eid.
Alhamdulillah banyak ilmu pengetahuan yang kita perolehi daripada tuan-tuan balik kita berkenaan dengan Eid. Semoga hari raya ini kita dapat mengerjakan solat Eid kita dengan cara yang betul insya-Allah. Jadi sebelum saya berundur, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama kami. Jadi kami mohon maaf jika ada melakukan sebarang kesilapan dalam video-video ini. Jadi yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu daripada kami sendiri. Saya dan kru MTA lain mengucapkan ribuan terima kasih dan Eid Mubarak kepada tuan-tuan dan puan. Jazakumullah sana jazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.